Okey, soalan yang terakhir dalam modul ulang kaji set 1 kita untuk program Road to Success minggu 1 Okey, ini adalah soalan yang terakhir dan kemungkinan ada di kalangan kamu yang tidak menjawab soalan ini. Tak apa, cikgu buat je. Manalah tahu kan, kok kamu rasa soalan ni lebih mudah daripada pelan dan dongakkan untuk mendapat markah. So, kamu boleh jawab kan? Kalau kamu rasa kamu boleh, kamu jawab je semua soalan 5 soalan ni dan pemeriksa akan memilih 4 soalan yang tertinggi. Okey, soalan 16. Dibagi lokasi tu P55 darjah 115 darjah barat. Okey, Q dan 4 titik pada permukaan bumi. Okey. So, kalau kamu nak gambarkan, boleh digambarkan lah. Macam mana kita nak gambarkan tu? Okey. Kalau lukis bumi, mesti ada dia punya paksi. Okey. Macam tu. Lepas tu, dia punya 3D. 3D macam tu. Digambarkan oleh begitulah. 3D-nya tu. Itu basic lukisan untuk bumi lah. 3D. Sekarang dia kata P55 115 darjah barat. Q 55 darjah selatan, 55 darjah barat. R dan S ialah 4 titik pada permukaan bumi. PR ialah diameter selarian latitude 55 darjah selatan. So, kalau ini khatulistiwa 55 darjah selatan, of course kat bawah lah. 55 darjah selatan. Okey. P maknanya di sebelah mana? Barat. Barat di sini Maknanya P lokasi dia 55 darjah selatan, 115 darjah barat. Ini adalah longitude 115 darjah barat. Maknanya kalau dia kata PR, P, ini adalah P. Okey. PR ialah diameter selarian latitude 55 darjah. Maknanya ini latitude. Okey, ini latitude. Diameter dia. Diameter selarian latitude, bukan diameter bumi Kalau diameter bumi, dia macam tu. Dia menempuh pusat bumi. Tapi ini tak. Dia diameter selarian latitude. Maknanya dia diameter dekat latitude 55 darjah ni je. Dekat latitude 55 darjah ni. Diameter situ. So, itu maknanya dia punya latitude masih sama. Tapi dia punya longitude 115 tolak 115 pula. 180 tolak 115. 180 tolak 115. So, berapakah longitude dia? 180 tolak 115. So, dapatnya 65 darjah. 65 darjah timur. Gitu. Sekarang dia kata soalan A, nyatakan longitude bagi R. PR. Ini R lah ni. Longitude bagi R 65 darjah timur lah. Dah jawab lah. Okey. Lepas tu dia kata hitung jarak dalam batu nautika dari Q arah ke timur R. Dari Q arah ke timur R. Q dia kata 55 darjah selatan. Pada 55 darjah selatan ni juga 55 darjah barat. Maknanya ke sini sikit lah. Inilah Q. Q sini. Cikgu besarkan. Q sini. Ini. Sama. Latitude yang sama. Q dekat sini. Ini adalah longitude 55 darjah barat. Okey. Sekarang dia kata hitung jarak dalam batu nautika dari Q arah ke timur R diukur sepanjang selarian latitude sepunya. Okey. Maknanya pada selarian latitude sepunya. Okey. Cikgu buat dengan pen lain sikit. Pen apa ya? Purple. Okey. Maknanya sekarang ni kita nak cari. Sini R Sini R. R ke R pula. Apa nama tu tadi? Q. Sorry. Bukan R. Sekejap padam dulu. Ini Q. Q.
55 darjah, 55 darjah barat. Nak ke R ni. Dia kata Q ke timur R. Melalui sepanjang dia kata sepanjang selarian latitude yang sepunya. Okey. Kalau macam ni maknanya awak kira perbezaan theta dia tu perbezaan longitude. Bila pada selarian latitude, theta dia ni adalah perbezaan longitude didarab dengan 60 didarab dengan cos latitude-nya. Cos latitude-nya 55. So sekarang ni perbezaan theta, satu barat, satu timur. Tadi yang ni 65 darjah timur kan. So dia punya perbezaan 55 darjah barat tu tambah dengan 65 didarab dengan 60 didarab dengan cos 55. Itulah jawapan dia. So bila awak tekan kalkulator 55 tambah 65, dapatkan dulu jawapan 120. 120 tu awak darab dengan 60 darab dengan cos. Jangan lupa tekan cos. Sebab ramai pelajar dia lupa tekan cos. Cos 55. So sama dengan 4,129. Okey, jawapan dia. Cikgu tulis bawah ya. 4,129.75 batu nautika. Itu jawapan dia. Okey, 4,129.75 batu nautika untuk soalan B. Soalan C seterusnya. Hitung jarak terpendek dari P ke R, yang diukur sepanjang permukaan bumi. Okey, kalau dari P ke R, yang dia nak dari P ke R, jarak terpendek di sini. Dia ukur di sepanjang permukaan bumi, maknanya dia akan melalui kutub utara bumi. Kutub utara pula. Kat sini kutub selatan lah. P nak ke R, kalau jarak terdekat atau jarak terpendek, dia akan melalui kutub utara atau kutub selatan. Dalam kes ini P nak ke R, dia akan melalui kutub selatan. So, angle yang kita ambil di sini, angle-nya, okey, angle-nya P nak ke R ini, dia akan ambil angle tu 180 tolak 55 tolak 55. Begitu. Okey, kalau cikgu gambarkan dia macam ni lah dia pada selarian latitude tu kan. Angle-nya tu kan, angle-nya dia macam ni. Ni tak nampak dah nak letak angle-nya. Sekejap Kita buat kat sini lah, bumi ni. Nanti nak tak buat pula nak buat tu. Nak lukis kat mana bumi ni. Okey, dia macam ni. Ya, bulatan tu kan. Okey. Kan ini 55 kan. 55. Okey. Ini adalah pusat bumi. So, dia macam, ini angle dia ni. Angle dia ni, dia akan ambil kat sini. Tak nampak nak lukis besar. Okey, tak apalah. Maknanya awak faham bahawa, awak faham bahawa angle itu diambil, dia daripada pusat ni kan. Ni, sini. Angle itu diambil di tengah ni. Maknanya dia P ke R tu melalui kutub selatan. So, angle tu diambil di tengah. Kalau latitude, dia ambil angle daripada khatulistiwa, betul? Kalau 55 ni kat sini dengan kat sini. So, maknanya nak cari kat sini, 180, awak tolak 55, tolak 55 lah. Okey? Atau tolak dalam bracket 55 tambah 55 lah. Didarab dengan 60. Itu diukur sepanjang selarian, sepanjang permukaan bumi, jarak terpendek. Bila ada jarak terpendek tu, maknanya dia melalui kutub selatan atau kutub utara. So, dapat berapa? 180 tolak 55 tolak 55. So, dapat apa? 70 darab dengan 60. So, dapat 7 kali 6, 44,000
batu nautika. Okey. So yang seterusnya dia kata titik S pula ialah 5,100 batu nautika arah utara dari R. Dari R, titik S maknanya around dekat sini lah. Dia arah ke utara. Berapa batu nautika? 5,100 batu nautika arah utara dari R. Okey, sebuah kapal terbang berlepas dari Q terbang arah ke timur R. Q terbang arah ke timur R. Okey, mula-mula kapal terbang tu dia pergi dekat R. Sepanjang selarian latitude yang sepunya macam kita dah cari tadi dekat soalan B. Kita cari jarak Q ke R dengan selarian latitude yang sepunya, iaitu adalah 4129.75. Okey. Lepas tu sepanjang selarian latitude sepunya, kemudian terbang arah utara ke S. Maknanya R itu lepas tu terbang ke S. R ke S tadi diberi 5,100. Okey. Okey. Terbang arah ke timur R. Kemudian terbang arah ke utara S. Purata laju bagi keseluruhan penerbangan ialah 855 knot. Sekarang dia suruh cari latitude S. Okey. R ke S diberi 5,100 5,100. Daripada 5,100, awak cari dia punya beza angle. Nak cari beza angle, bahagi je dengan 60. 5,100 bahagi dengan 60. So, dapatnya 85. Okey. Itu adalah perbezaan sudut di sini. Perbezaan sudut di sini 85. So, kalau kita buat secara macam ni lah. Dia punya peta dari tepi. Kita belah ni. Ini latitude S yang kita nak cari. Okey, latitude S. Dan beza dia dengan latitude latitude R latitude R yang 55 darjah ni kan. Latitude R 55 darjah. Beza dia 85 darjah macam tu. Maknanya kalau dah 55, okey, ni beza dia 85 kan? Kan lebih daripada 55 kan? 55 ni mesti daripada katut istiwa tau. Katut istiwa kat tengah-tengah. Ni katut istiwa. So, ini 55. Beza mereka S dengan R 85. So, nak tahu latitude S, ambil 85 ni, tolaklah dengan 55. Sebab latitude S mesti daripada katut istiwa. 85 tolak 55. So, dapatnya 85 tolak 55. Allahu Akbar. 55 dapatnya 30. Okey, so hasil dia jawapan latitude S ni 30 darjah apa? Kalau yang ini selatan, yang ini dah katul istiwa, yang ini mestilah utara. So 30 darjah utara tu jawapan dia. Okey. Alright, seterusnya dia kata jumlah masa yang diambil bagi keseluruhan penerbangan itu. Okey, purata laju diberi. Purata laju sama dengan jumlah jarak. Jumlah jarak tadi adalah 4129.75 tambah dengan 5100. Per dengan jumlah jarak bahagi jumlah masa. Jumlah masanya ialah... Okey, jumlah masa lah yang kita nak cari. Dan purata lajunya diberi 855 knot. So, sekarang ni 855 sama dengan... Tambahkan dulu 4129.75 tambah 5100 sama dengan 9,229.75 per dengan T. So, T ni bawa naik atas dulu.
855T sama dengan 9229.75. Maka T sama dengan 9229.75 bahagi dengan 855. So, dapat apa? Bahagi dengan 855. So, dapatnya 10.7980. Dia dekat kalkulator 10.795 kan. So, kita hampirkan kepada dua tempat perpuluhan. Dia akan jadi 10.80. Dua tempat perpuluhan. Begitu. Okey. So, dapatlah markah 4 tu. 10.80 dia jadi 10.8 jam. Itulah jawapan dia.